kita akan belajar merencana proses kerja kita bagaimana untuk membina proposal penerbitan. Dan siapa yang memerlukan proposal adalah rumah-rumah penerbit yang mempunyai jadual penerbitan dan pengkhususan tema serta buku-buku yang dicari pada setiap tahun. Kerana setiap bulan mereka ada penjadualan jumlah buku dan jenis buku yang akan diteliti untuk tujuan penerbitan. Jadi bila bercakap tentang proposal buku pada petang ini, pertama kita akan belajar tentang apa tujuannya proposal buku tersebut. Apa kepentingannya kepada penerbit dan apa persediaan yang perlu ada pada penulis. Selepas itu, selepas kita faham tujuan penghasilan proposal buku, kita akan pergi kepada formatnya. Apakah kerangka yang perlu diisi supaya memenuhi pencarian penerbit terhadap satu-satu karya. Dan selepas kita menguasai rangka asas format proposal buku, kita akan menyentuh tentang bagaimana kita nak sunting format proposal buku kita agar ada elemen-elemen yang menjadi daya penarik kepada proposal buku tersebut. Dan seterusnya, dalam hal proposal buku pada petang ini, kita akan sentuh tentang cara mengirim proposal buku. Jadi inilah 4 perkara yang kita akan pelajari pada hari ini, insya-Allah. Jadi kita bermula dengan kenapa pentingnya proposal buku pada mata penerbit. Di manakah letak tujuannya itu? Jadi tujuan proposal buku ini, kebiasaannya penerbit akan melihat sepintas lalu kerelevanan topik dengan gaya rumah penerbit. Sebab itu pentingnya tuan-tuan dan cik puan, sebelum kita menghantar proposal kepada mana-mana rumah penerbit, kita perlu pertama lihat laman web rasminya dan buat sedikit kerja sekolah untuk melihat bentuk-bentuk buku yang pernah diterbitkan. Supaya kita boleh nampak gambaran jenis-jenis buku yang dicari. Kalau tidak kena dengan kategori kita pun, kita cari apa yang hampir sama dengan buku yang sedang kita hasilkan. Itu yang pertama. Contoh, kalau tuan-tuan dan cik puan mahu menerbit di bawah PTS, masuklah ke laman web pts.com.my dan di situ kita boleh dapat satu katalog penuh berdasarkan kategori-kategori dan juga imprint jenama-jenama tertentu yang bernaung di bawah PTS. Jadi bila kita nampak ciri-ciri tersebut, maka kita tahu kesesuaian dari segi gaya rumah penerbit dapat kita kaitkan dengan manuskrip kita. Jadi tuan-tuan dan cik puan, kita teliti ya jenis-jenis buku terbitan mereka agar tidak tersalah hantar. Apa yang saya maksudkan tidak tersalah hantar? Keadaan di mana ada yang menghantar manuskrip tentang sains sukan dalam kehidupan tapi dihantar kepada penerbit buku umum. Tak sesuai lah. Jadi buku tersebut lebih sesuai kepada penerbit universiti. Adakah tuan-tuan dan cik puan boleh hantar kepada rumah penerbitan universiti? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan cik puan, universiti seperti USM dan juga UiTM sudah ada sayap penerbitan buku popular. Buku-buku popular ni maksudnya buku-buku umum. Jadi yang itu tuan-tuan dan cik puan boleh lihat. Salah satu ruang yang tuan-tuan dan cik puan boleh teliti adalah Facebook penerbit, laman web rasmi penerbit dan juga Shopee penerbit. Shopee, boleh cari kedai buku USM, M-Dash, ataupun Pekan Buku Universiti Malaya. Dan di situ kita boleh nampak rentaknya. Dan ada waktunya tuan-tuan dan cik puan. Ini bukanlah saranan tetapi peluang yang nampak depan mata. Bila kita masuk ke Shopee, laman penerbit akademik yang khususnya diwujudkan oleh universiti, ada waktunya mereka buat jualan pelupusan stok. Dan pernah berlaku tuan-tuan, ada salah satu universiti pernah jual bukunya di antara harga RM1 hingga RM10. Buku-buku akademiknya. Mungkin kerana mereka mahu lupuskan ataupun mungkin kontrak sudah tamat. Tetapi untuk kita sebagai penulis, bila lihat buku-buku tersebut, jangan lihat pada harga. Lihat pada kesesuaian buku untuk rujukan buku kita pada masa akan datang. Kerana kelebihan buku akademik, ia mempunyai autoriti yang kuat bila bercakap tentang satu-satu topik.
Saya pernah beli satu buku, topiknya tentang minat, terbitan Institut Takbir Negara. Buku tu sekitar 5 ke 10 ringgit sahaja. Tetapi buku yang sama saya boleh gunakan untuk siri-siri buku yang lain seperti mengenal pasti minat anak dari kecil, mendorong minat dalam kerjaya, membangkitkan minat untuk hidup bangkit kembali. Tapi buku itu datang daripada buku rujukan yang berharga RM5 ataupun RM10, buku yang hendak dilupuskan oleh penerbit-penerbit akademik ataupun agensi. Kerana mereka ni pun ada tarikh luput untuk melupuskan buku-buku terbaru yang lama supaya dapat terbitkan buku yang baru, kerana mereka ni bergerak atas dana universiti ataupun grant ataupun suntikan daripada kerajaan. Jadi isu buku dilupuskan itu bukanlah isu yang besar berbanding penerbit swasta. Keuntungan pada kita, kita dapat buku-buku yang bagus untuk dijadikan sumber rujukan kita walaupun kita menulis buku kisah hidup. Itu tujuan proposal. Penerbit mempunyai jadual penerbitan tahunan, dan mereka akan pecahkan proses penerbitan buku tersebut mengikut imprint. Imprint ni apa maksudnya? Imprint ni adalah jenama berdasarkan kategori buku. Okay, contoh, Putih Press. Okay, Putih Press ni bukunya untuk buku-buku remaja ataupun buku-buku bisnes, buku-buku pengurusan yang bersifat trend ataupun yang bukan bersifat akademik. Jadi kalau kita tengok hasil akhir fizikal buku tersebut, kualitinya tidaklah seperti imprint-imprint yang lain kerana mereka nak jual pada harga yang lebih rendah. Memang khususnya untuk orang-orang muda yang mempunyai kapasiti kewangan yang kecil. Jadi kita faham, bila kita terbit buku di situ, kita dah boleh bayangkan saiz, ketebalan, jenis kertas yang digunakan dan juga topik-topik yang diterbitkan. Jadi kita lihat, imprint itu membawa kategori yang berbeza. Dan yang kedua, apabila penerbit hendak menerbitkan buku, mereka berdasarkan kepada dua proses kerja. Yang pertama, mereka mengerjakan manuskrip-manuskrip yang memang dicari dari awal. Siapa yang mencari manuskrip? Editor perolehan. Editor perolehan ni kerjanya adalah untuk memburu manuskrip-manuskrip untuk diterbitkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam mesyuarat editorial. Contohnya, seperti tahun ini, mereka lihat trend buku-buku healing sedang meningkat ataupun sudah masuk dalam pasaran. Jadi, mereka kekurangan penulis-penulis buku healing. Jadi, apa yang mereka buat? Ada beberapa perkara. Pertama, mereka akan melayari Facebook untuk melihat watak-watak yang menulis tentang topik psikologi, topik berfikir, topik pengurusan emosi secara konsisten. Bermaksud, katalah Cik Puan Wan Naduwah tadi memilih tentang isu parenting Islamik. Kebetulan penerbit ni memang itu salah satu daripada yang disenaraikan dalam jadual penerbitan. Parenting Islamik untuk pasangan muda. Jadi bila dia masuk dalam Facebook, dia tengok 30 ke 40 status, yang ini bersesuaian untuk kita jemput jadi penulis di bawah rumah penerbitan kita. Sebab itu, persembahan diri kita di media sosial mesti dirancang dan dijaga dengan baik. Biar brand dan orang itu datang selari. Jadi dia nampak ciri-ciri yang memudahkan kerja-kerja berurusan dengan bakal penulisnya. Kalau kita guna ejaan kontut, selalu emosional dalam Facebook, marah-marah isu semasa, itu semua dianggap sebagai risiko pengurusan bakat. Bila jadi risiko, biasanya sama ada mereka terima dan menguruskannya, ataupun tak apalah, kita cari alternatif yang kedua dan ketiga. Dan untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan cik puan, kebiasaannya kemunculan saya di dalam televisyen ataupun radio hampir setiap tahun disebabkan mereka menemui kandungan tersebut di dalam Facebook. Ada sampai satu tahap saya gantikan penulis asal disebabkan penulis asal itu tidak dapat muncul dalam rancangan televisyen.
Tetapi disebabkan saya pernah ulas bukunya di dalam post status Facebook saya menjadi penggantinya. Dia sampai ke tahap jadi wakil kepada penulis asal pun boleh jadi demikian. Benda-benda ni nampak aneh, tetapi kalau kita susun seperti yang disebut oleh Vision ni pengasas Mindvalley. Dia kata kejayaan adalah sistem. Jadi kuasai sistem kejayaan itu untuk menghasilkan hasil yang seumpamanya. Jadi kita kena faham apa sistem kejayaan yang memungkinkan proposal ataupun idea buku kita dapat diangkat menjadi buku yang diterbitkan sebagai naskah fizikal. Itu yang pertama, solicited manuscript. Tip yang saya boleh berikan juga kepada tuan-tuan dan cik-puan adalah boleh hantarkan saja email ataupun hubungi mereka, tanyakan kepada mereka ada tak sebarang topik yang hendak diterbitkan tetapi belum ada penulisnya. Yang ini lebih mudah. Angkat telefon ataupun email, tanya terus. Saya berminat untuk menulis dan saya sedang mengkaji sama ada tak apa-apa tema ataupun topik yang sedang dicari oleh pihak penerbit tapi belum lagi bertemu penulisnya. Buku apa tu tuan? Jadi kita tengoklah. Mungkin bersesuaian, mungkin tidak, mungkin ada jalan tengah. Tetapi komunikasi tersebut yang penting untuk kita ambil tahu apakah solicited manuskrip yang diperlukan oleh rumah penerbit. Jalan yang kedua adalah unsolicited manuskrip. Unsolicited manuskrip ini maksudnya memang kita serahkan proposal kita itu dan mereka akan melihat kepada kebarangkalian, kesesuaian proposal tersebut untuk diterbitkan meskipun tidak berada di dalam jadual penerbitan. Dan salah satu sebab kenapa ia diterbitkan adalah disebabkan proposal itu sendiri kuat dan naskah tersebut ada tarikannya yang tersendiri. Dia ada faktor X di situ yang mereka rasakan bahawa perlu diberi peluang untuk diterbitkan. Jadi solicited dan unsolicited manuskrip. Ini proses kerja pengambilan manuskrip untuk diterbitkan oleh rumah penerbit. Jadi dalam proposal kita juga mereka melihat kebolehjualan topik. Yang ini selalu memberi kesan demotivated di kalangan penulis lah, isu kebolehjualan. Okay. Pesanan yang paling penting yang boleh saya kongsikan pada petang ini adalah kalau disambut, boleh jadi disambut sepenuhnya. Maksudnya dilulus terbit tanpa sebarang perubahan. Ada juga yang disambut dengan sedikit pelarasan, iaitu mereka terima proposal tersebut tetapi perlu diubah suai 50 ke 70% mengikut kepada konsep yang ditetapkan oleh penerbit. Yang dia terima 100%, yang diterima 50-50, 70 ataupun 80% perubahan, ataupun yang ketiga ditolak. Okay. Isu ditolak ni kebanyakan penulis baru apabila mereka ditolak, mereka tak buat follow up. Follow up apa yang penting apabila ditolak? Follow up bertanyakan apa yang menjadi faktor ia ditolak. Cuba tanya kepada mereka, okey, manuskrip ni kenapa tidak sesuai diterbitkan oleh Karang Kraft? Kalau dia kata mereka tak pernah ada pengalaman terbit karya seperti itu, okey, jadi kita fahamlah rumah penerbit ni tak ada kemahiran untuk mengendalikan topik seumpamanya. Tapi kalau dia kata manuskrip ni bagus, cuma cara dipersembahkan tu agak umum. Jadi kita tahu, kita tak spesifik dalam manuskrip kita. Jadi kita perbaiki kelemahan tersebut dan bertanya, boleh tak saya hantar proposal saya semula dengan mengemaskini maklumat tersebut. Kalau dia kata okey, kita cubalah hantar berdasarkan maklumat balas itu. 90% penulis apabila ditolak, mereka tak buat follow up dan mereka kekal dengan sifat proposal yang ditolak itu dan dihantar kepada penerbit lain. Jadi mereka tak belajar sesuatu yang baru untuk memperbaiki proses kerja mereka. Dan ada keadaan yang mana proposal ditolak disebabkan isu kewangan pihak penerbit. Mereka dah dapat 10 jodoh untuk tahun ini. Jadi mereka tolaklah manuskrip-manuskrip yang lain dan boleh dicuba pada tahun depan. Sebab itu bertanya ini sangat penting. Sedih ditolak itu pasti, tetapi mencari jawapan kenapa ditolak itu wajib dilakukan oleh penulis baru. Baru kita dapat belajar sesuatu daripada proses penolakan tersebut. Okay. Contoh. Katalah saya hantar satu proposal tajuknya
33 permainan Melayu tradisional. Selepas 2 minggu mereka kata duka cita dimaklumkan proposal 33 permainan Melayu tradisional tidak dapat diterima untuk tujuan penerbitan. Bila saya kaji, memanglah mereka tak pernah pun terbitkan buku-buku yang berkaitan tentang warisan dan budaya, sebab itu bukan kemahiran mereka. Tapi bila saya study balik laman web tersebut, mereka ada buku parenting lah. Jadi saya hantar proposal tu dengan perubahan. Jadi saya tukarkan kepada proposal baru, tajuknya The Power of Play. Cerdas otak hujung minggu dengan aktiviti bersama keluarga. Dia dah jadi buku parenting. Dia jadi buku aktiviti kekeluargaan. Berbanding proposal awal, bentuknya, baunya, rasanya, bunyinya seperti buku yang mengumpulkan warisan budaya tradisional. Nampak? Bila kita kenal penerbit, kita boleh masuk line tersebut, bawa agenda kita dengan sedikit perubahan. Ini taktik dan strategi, tuan-tuan, untuk mendapat tempat daripada rumah penerbitan. Okay. Proposal yang kita hasilkan itu juga bukan sahaja hendak memberitahu kepada penerbit apa yang kita nak hasilkan. Tetapi pada masa yang sama, kita kena tunjukkan dari segi proposal tersebut betapa beruntungnya penerbit apabila mereka lulus terbit proposal kita. Kita kena tunjukkan 3 perkara. Pertama, ada sisi nilai ilmu yang menarik untuk diangkat. Yang kedua, ada ciri-ciri yang boleh dipasarkan kepada pembaca. Sebab itu, avatar pembaca seperti yang disebut oleh Puan Mazinah tadi penting. Kita bukan menulis untuk semua orang. Kita menulis untuk sebahagian orang yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Dan yang ketiga, proposal yang kita hasilkan itu boleh menampakkan sisi kebolehjualannya. Okay, yang ini semua, tuan-tuan dan Cik Puan jangan bimbang, kerana semua ini telah dipecah-pecahkan mengikut struktur di dalam format nanti. Tapi kalau kita boleh tunjuk knowledge, marketing, keboleh jualannya itu, jadi potensinya itu tinggi. Tapi jangan bimbang, tuan-tuan, kadang-kadang isu pemasaran dan keboleh jualan ni bukanlah bidang kita, tetapi paling tidak kita tahulah 1-2 poin yang kita boleh tunjukkan melalui proposal yang dihasilkan nanti. Okay. Bila bercakap tentang menerbitkan buku di bawah rumah penerbit, kita kena ingat satu perkara. Setiap buku yang diterima, setiap proposal yang dikategorikan lulus terbit, itu bermaksud risiko yang sedia diambil oleh penerbit. Risiko yang sedia diambil oleh penerbit. Seperti yang dikongsikan oleh Puan Mazniza tadi, bila beliau berikan struktur asas, struktur asas suatu terbit tadi pun, kosnya yang paling rendah sekitar 3,000 lebih. Tapi untuk rumah penerbitan, dia bermula antara 5 ke 10,000 dan mungkin lebih, bergantung kepada bagaimana hasil akhir buku tersebut. Jadi kita kena bayangkan, proses menghantar proposal ini untuk meyakinkan mereka, keluarkan 5,000, keluarkan 7,000, keluarkan 10,000 untuk sesuatu yang belum ada jaminan. Yang terjamin buku terbit. Yang tak terjamin adalah buku terjual. Tapi disebabkan mereka percaya buku itu ada nilai ilmu, nilai kebolehpasaran, nilai jualan yang tertentu, maka 5,000 itu dianggap satu pelaburan yang bermakna oleh penerbit terhadap kita. Kita dah membelanjakan masa, kita dah membelanjakan wang, kita dah membelanjakan tumpuan kita untuk menghasilkan manuskrip. Penerbit pula membelanjakan wang untuk menambah nilai persembahan buku dan mencetak serta menjualnya. Jadi kita ni sama-sama saling mengurus risiko antara penulis dan juga penerbit. Jadi kita kena bayangkan bahawa mahar penerbit itu mahar yang belum tentu dapat pulangan. Tetapi apa yang mereka berikan kepada kita apabila lulus terbit adalah kepercayaan. Jadi kita cuba memenuhi perkara tersebut. Okay, bila sebut tentang terjual, tuan-tuan, ini antara angka-angka yang dipecahkan oleh penerbit bagi melihat tahap buku itu sihat, sederhana ataupun sakit. Okay. Kalau buku-buku yang diterbitkan itu, katakanlah satu buku itu terjual habis 1,000 naskah, katalah jumlah cetakan minimumnya 1,000 naskah,
terjual dalam tempoh 3 bulan, ia dianggap sebagai berpotensi bestseller. Antara 1,000 cetakan, 2,000 cetakan, cetakan pertama yang habis kurang 3 bulan dianggap ada potensi bestseller. Okay. Kalau dia terjual dalam tempoh 6 bulan, itu kiranya sellable. Maksudnya ada potensi untuk terjual. Kalau terjual antara 1 hingga 2 tahun, baru habis stok. Kata dia cetak 2,000 naskah, 24 bulan baru habis. Itu kadar jualan yang biasa-biasa. Lebih daripada 2 tahun adalah buku-buku yang merugikan penerbit. Sebab tu, itu saya kena terus terang lah. Kita kena tahu realiti. Kalau yang terjual dalam 3 bulan, habis stok cetakan pertama dalam tempoh 3 bulan, biasanya cetakan kedua akan 2 kali ganda lebih banyak daripada cetakan pertama. Cetakan pertama 1,000, habis. Mereka akan buat cetakan kedua 2,500 untuk pusingan yang kedua sebab dia nampak proses tersebut. Kalau yang terjual antara 6 bulan ataupun 2 tahun, mereka akan ambil kadar jumlah cetakan minimum 1,000 bagi setiap ulang cetak. Kalau yang tak terjual tersebut, akhir sekali apa yang berlaku, pertama, buku tuan-tuan dan cik puan akan dijual pada harga diskaun yang tinggi, lebih 50%. Dijadikan combo, beli 2 buku ni percuma buku tuan. Kalau buku tu sangat teruk lah, 6 bulan baru terjual 20, memang sedih lah kan. Jadi dia kata kita combo lah, dijadikan kategori buku hadiah. Yang ketiga, sebelum dilupuskan buku tersebut, kerana bila buku berada dalam gudang, itu adalah kos. Setiap ruang itu dicukai. Kalau buku tak bergerak keluar dari gudang, setiap tahun mereka kena bayar cukai sebab ia dianggap aset. Dia adalah aset. Buku tuan-tuan aset. Jadi, nak mengelakkan perkara tersebut, mereka akan jual kembali kepada penulis asal pada diskaun yang besar. Antara 50 ke 80%. Dan ada penulis-penulis yang membeli bukunya kembali, dan apabila dia sendiri yang jual, dia sendiri yang susun plan dan sebagainya, habis pula. Ada juga kes begitu. Okay, kenapa jadi begitu? Boleh jadi buku tersebut dihantar ke tempat yang bukan titik jualannya. Contoh paling mudah, ada satu kes, buku tu tentang memulakan bisnes penternakan ikan keli. Buku tu dia cetak 1,500 naskah dan dihantar ke kedai-kedai buku, dan selepas 2 tahun buku tu tak habis pun cetakan yang pertama. Adakah kerana buku tu tak bagus? Tak. Bila kita selidik, rupa-rupanya orang-orang yang nak belajar penternakan ikan keli, dia tak pergi kedai buku tuan-tuan untuk belajar menternak ikan keli. Jadi buku tu berada di tempat yang salah. Berada di tempat yang salah. Jadi penerbit pula memang kekuatannya pada kedai buku yang seperti MPH, Kinokuniya, Times, memang tak ada lah terjual. Jadi apa yang berlaku, sebelum dilupuskan, dia tawarkan untuk pembelian harga diskaun tinggi. Kalau tak ada nak dibeli juga, mereka akan lupuskan. Mereka akan lupuskan sebagai kertas kita semula. Tapi bila penulis tu beli balik buku tersebut pada harga diskaun dan dijual melalui forum-forum online, kemudian dia promosikan dalam Facebook group, bagus pula jualannya, habis 1,000 naskah tuan-tuan. Jadi sebab tu bila buku tak laku ni, tuan-tuan dan cik puan jangan cepat menyalahkan diri. Memang saya tulis buku ni orang Malaysia tak membaca. Mula-mula tuduh orang Malaysia dulu. Lagi senang. Okay, mula-mula kita tuduh orang Malaysia tak membaca. Okay. Lepas tu kita nak tuduh siapa lagi. Ataupun dia akan tuduh diri dia sendiri. Cerita macam aku ni memang tak ada orang nak baca. Nanti dulu. Tangguhkan penilaian negatif ke atas diri dan keadaan. Tengok kat mana buku tu berada sebelum ia tersungkur. Macam kes buku peternakan ikan keli tadi. Rupa-rupanya tempat jualannya itu salah. Okay, jadi kita tengok beberapa perspektif sebelum self-audit negatif timbul dalam fikiran. Okay, jadi itu dia. Dan kebiasaannya sekarang, tuan-tuan dan cik puan, saya lihat ada kerjasama yang baik antara penerbit dan penulis. Antaranya adalah mengeluarkan kempen pre-order. Okay, pre-order ni adalah proses yang mana pembaca membayar terlebih dahulu dalam satu tempoh sebelum menerima buku. Kebiasaannya sebulan sebelum buku dicetak. Sebulan sebelum buku dicetak. Okay, apa kelebihan konsep pre-order ini? Okay, pre-order ni kalau untuk suatu terbit dan juga melalui rumah penerbitan, dua-dua boleh dibuat.
Kalau melalui surat terbit ataupun melalui rumah penerbitan, pastikan pre-order hanya boleh dibuat ketika proses buku sudah siap lebih kurang 90% ke atas. Bukan baru kita nak buat manuskrip, bukan dalam 50% proses kerja, tetapi memang dah nak siap dah pun. Supaya apa? Sebab kita nak elakkan kes-kes yang mana buku tersangkut, orang sudah membayar dan tunggu begitu lama, dan akhir sekali orang mula kritik, orang mula mempersoalkan, dan orang mula meragui kita disebabkan kita tak deliver pada waktunya. Sebab itu proses pre-order ni tuan-tuan dan cik-puan buat dalam tempoh tidak lebih daripada sebulan. Tak lebih daripada sebulan. Mereka akan tunjuk cover, senarai isi kandungan, contoh bab. Mungkin ada sesetengah penulis nak hadiahkan bookmark, keychain, ataupun 10 orang yang pertama beli pada tarikh ini akan dipilih untuk minum kopi bersama penulis. Contohnya begitulah. Bergantung kepada apa tawaran yang ada. Dan sekarang ni saya lihat baik penulis ataupun penerbit, mereka sama-sama buat perkara ini. Biasanya tempoh sebulan sebelum buku keluar daripada kilang. Ini proses pre-order. Okay, baik. Dan tuan-tuan dan cik-puan, proposal yang kita hasilkan dengan begitu baik mengambil kira semua faktor yang memungkinkan idea tersebut diterima, sebenarnya bertindak sebagai hujah kepada editor. Apa yang saya maksudkan sebagai hujah? Kita bayangkan editor kita ini seperti seorang peguam bela. Yang mana kertas proposal tuan-tuan dan cik-puan tu adalah dalil-dalil yang perlu dijadikan senjata bagi mereka meyakinkan dua pihak. Satu pihak pemasaran dan satu lagi pihak jualan. Sebab pihak jualan dia nak tengok kat mana benda ni boleh ada kesan jualannya. Boleh jual atau tidak buku ini. Yang pemasaran pula dia nak tengok macam mana kita nak promote buku ini. Jadi bila kes-kes begini, ia akan disoal kembali kepada editor kerana editor yang mewakili kita dalam mesyuarat penerbitan. Jadi maklumat-maklumat yang ada dalam proposal itu yang penting supaya memudahkan editor berhujah dan meyakinkan mereka bahawa buku ini sellable dan marketable. Okay, nampak ya? Kesian editor. Banyak kerja dia dari cari manuskrip, murnikan manuskrip dan pertahankan manuskrip kita. Ini semua proses-prosesnya dan ia bermula daripada proposal buku. Tempoh balas. Okay, bila kita akan terima maklum balas daripada penerbit apabila kita sudah mula menghantar proposal. Okay, tempoh maklum balas yang akan mereka berikan antara 2 minggu sehingga 2 bulan. 2 minggu sehingga 2 bulan dan penantian itu memang satu penyiksaan ya tuan-tuan dan cik-puan. Dan semakin lama tempoh tu semakin kita meragui sama ada manuskrip kita mungkin sudah ditolak dan sebagainya. Dan dalam kepanikan kita itu, dalam menyelesaikan benda yang kita tak pasti lulus atau tidak, ada waktunya kita tergopoh ataupun terdesak menghubungi editor berkali-kali. Yang itu akan menimbulkan ketidakselesaan kepada pihak editor. Okay, dalam situasi ini tuan-tuan dan cik-puan, apabila kita menghantar manuskrip ataupun proposal kita itu ke dalam peti inbox editor, nyatakan di situ tujuan kita hantar email tersebut, apa yang kita lampirkan di situ, manuskrip itu proposal berkaitan apa, dan di bawah sekali mohon izin untuk saya lakukan susulan ataupun follow up kepada pihak tuan pada tarikh-tarikh berikut. Jadi kita jarakkan 2 minggu, letakkan satu tarikh. Letakkan satu tarikh dalam email tu. Okey, pada bulan Disember. Katalah saya hantar satu proposal hari ini, 2 minggu dari sekarang, lebih kurang 20 hari bulan Oktober, saya mohon izin untuk pihak editor agar saya dapat hubungi dan dapatkan maklum balas. Jadi pada 20 Oktober nanti kita boleh hantar satu lagi email. Merujuk kepada email pertama bertarikh ini, saya ada nyatakan untuk buat susulan tentang penilaian proposal saya tersebut. Lebih kurang macam itulah kan. Jadi nak tahu statusnya. Okay, katalah editor kata, oh kami masih lagi dalam semakan. Okay, kalau begitu letakkan lagi 2 minggu dari tarikh kita buat follow up itu untuk hubungi mereka sekali lagi. Jadi bila ada tarikh yang mereka boleh jangka, bermaksud kita bagi mereka ruang bernafas dan menunjukkan kita orang yang sedia menunggu pada satu tempoh sebelum sebarang follow up dibuat. Tak menampakkan ciri-ciri kita terdesak tuan-tuan sebab kita dah letak tarikh in advance. Nampak ya?
Dan itu proses adab profesional kita antara penulis dan penerbit. Dan adab inilah yang tujuannya untuk kita membeli jiwa editor dan membeli masa untuk berkomunikasi lagi. Kalaulah ditolak manuskrip tersebut selepas 2 bulan, jadi mereka pun masih selesa berinteraksi dengan kita. Kita boleh tanya lagi, kalau begitu manuskrip yang bagaimana yang puan perlukan? Jadi kita boleh teruskan lagi perbualan tersebut. Sebab kekerapan bercakap itu yang kita nak capai. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sampai satu keadaan, ini peristiwa benar ya, uh, disebabkan mereka selesa bekerja dengan kita, walaupun jualan buku kita sederhana saja, katalah 2 tahun baru habis satu jualan buku, benda-benda begitu mahal untuk kerjasama projek-projek akan datang. Dia tak memerlukan orang yang best seller, tetapi ada attitude yang betul. Ada proses komunikasi yang beradab, yang mana kalau dia rasa selesa bekerjasama dengan kita, bermaksud ada peluang-peluang lain yang akan datang, yang boleh jadi pada satu keadaan, ada waktu mereka sendiri hubungi, Cik Puan Suzy, kami ni sedang cari penulis untuk topik ni. Kenal tak sesiapa ni? Dia kata kenal tak? Sebenarnya kita boleh lah tulis buku tu kan. Oh, nanti saya perhatikan Puan. Okay, lepas minggu, oh, topik ni adalah seorang tapi mungkin dia tak dapat bagi komitmen. Tapi saya contoh proposal untuk topik yang puan cari. Sebenarnya 2 minggu tu kita buat proposal kita. Tak balik dekat editor. Ini memang dia punya soft game dia begitulah. Politik rumah penerbit begitulah tuan-tuan dan cik Puan. Jadi kita beli jiwa dan beli masa dengan adab dan juga budaya halus. Itu sebenarnya kelebihan seorang penulis. Tak perlu menjadi orang yang keras, melainkan penerbit itu nyata zalim lah, tak bayar royalty, cakap pun kasar, tak ada professional manner, yang itu berbeza. Ini bila melibatkan rumah-rumah besar ya, yang dah 20 tahun, 30 tahun, dah 10 tahun dalam pasaran. Tapi majoriti rumah penerbit memang mereka ni orang yang ada adab halus, sebab menguruskan buku tu satu seni jiwa. Okay, jadi jelas tuan-tuan dan cik puan, tujuan proposal buku. Yang ini saya ambil kira termasuk dengan bagaimana mengurus politik penerbit jugalah. Okay, baik. Tujuan proposal kita dah tahu. Sekarang ini kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu apakah kerangka dan juga format proposal buku kita. Okay, format proposal buku ini, kita nak memperkenalkan buku kita dari segi apa? Satu, kita nak menunjukkan kredibiliti penulis. Kredibiliti penulis. Memang ada kaitan antara buku yang dihasilkan dengan orang yang menghasilkannya. Katalah Tuan Rizal nak bercerita tentang kehidupan turun naik dan naik melawan takdir kan, sebagai OKU. Jadi bila lihat kredibiliti Tuan Rizal, memang latarnya itu seorang OKU, itu satu kredibiliti nilai yang menjadi pemberat kepada buku tersebut. Bila saya menghasilkan buku Rahsia Bisnes Mamak, saya ada masalah. Pertama, muka saya bukan muka mamak. Ni muka Cina celup. Okay. Jadi bila tengok muka tak meyakinkan. Kalau letak cover di belakang, habis buku tu kan. Tajuk buku Rahsia Bisnes Mamak. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya perlu pinjam kredibiliti penulis yang kedua, iaitu Muhammad Faizal Al-Manik. Beliau tu keturunan mamak tuan-tuan. Pakcik dia berniaga, makcik dia berniaga, ayah dia berniaga, dan memang tradisi perniagaan India Muslim lah. Cuma disebabkan beliau pada waktu itu bekerja sebagai seorang accountant dan beliau bekerja pula di syarikat oil and gas, waktu untuk menulis itu tidak ada. Tetapi beliau berkeinginan buku itu diterbitkan, jadi saya menjadi penulis bersama. Jadi saya yang cari bahan, saya yang susun setiap 30 bab tersebut, saya yang menulis dan sebagainya. Apa kerja Tuan Faizal? Beliau akan semak setiap satu bab. Itu kredibiliti dia lah sebagai India Muslim dan ada keluarga bisnes. Sampaikan pepatah Tamil yang saya masukkan tu pun disemak juga. Dia kata, betul ni, sebutan ni betul. Okay, yang isu mandra ni, ni pernah dengar ni, okay, masuk. Tapi yang ini kena keluarkan. 97% daripada manuskrip tersebut saya hasilkan dan kerja-kerja memurnikan, iaitu semak melalui pembacaan dilakukan oleh Tuan Faizal Al-Manik. Nampak? Jadi dalam proposal, kredibiliti penulis itu datang sebenarnya daripada Tuan Faizal Al-Manik. Saya ni kira dianggap orang yang kedua lah, meskipun projek penulisan tersebut banyak diusahakan oleh saya. Tapi it's okay, sebab ini buku ilmu, saya suka.
Saya suka buku Rahsia Bisnes Mamak yang boleh dijadikan rujukan oleh peniaga lain. Jadi buku tu terbit dan dicetak ulang dan buku tu menyebabkan banyak forum dan juga siaran akhbar yang kami terima. Jadi nampak kredibiliti penulis ni sama ada datang dari kita ataupun daripada penulis bersama yang kita pinjamkan latarnya itu. Jelas? Nampak dia punya kaedahnya tu? Okey. Yang kedua, proposal itu akan menunjukkan dari segi kerelevanan isi. Okay. Relevan atau tidak senarai isi kandungan. Okay. Ini khusus kepada peserta hari pertama dan kedua. Mereka belajar tentang membina 30 bab tadi. Kat situ mereka akan perhatikan 30 bab termasuk bab contoh yang kita berikan nanti. Dan yang ketiga tuan-tuan dan cik puan, format proposal buku kita ini bertujuan untuk menunjukkan berapa besar saiz pembaca. Okay. Bila bercakap tentang saiz pembaca ini, setiap buku ada halayak. Okay. Itu prinsip yang pertama. Cuma saiz halayak sahaja berbeza. Kalau kita buat buku akademik, tuan-tuan dan cik puan, buku yang betul-betul akademik tulen, halayaknya antara 300 hingga 500 pembaca sahaja setahun. Itu halayaknya. Kalau dia boleh tunjukkan boleh terjual pada 300 ke 500 orang, maka buku tu memang lulus terbit. Buku akademik ni berat nak diusahakan, tapi jumlah pembaca ni tak sampai 1000. Sebab saiznya memang begitu. Saiznya memang begitu. Samalah seperti kamus. Adakah kamus antara karya bestseller di pasaran? Tak, tetapi dia terjual secara konsisten setiap tahun disebabkan keperluan pengajian. Kita tak rasa bahawa semua pembaca ada paling tidak ada satu kamus Dewan Bahasa edisi keempat ke kan? Ataupun Dewan Bahasa edisi perdana yang harga RM200 tu. Jadi kita tahu berapa saiz pembaca berdasarkan kategori buku. Okay. Yang keempat, format proposal buku itu untuk menunjukkan kebolehpasaran buku kita. Okay. Bagaimana bentuk format proposal buku? Okay. Format proposal buku ni mudah. Ketebalannya sekitar 2 halaman saja. Nampak 2 halaman ya. Tak banyak pun. 2 halaman saja tuan-tuan. Wah, bila saya sebut perkataan proposal dari awal mesti terbayangkan berbelas-belas halaman. Tak. Itu baik buat buku sendiri tuan-tuan. Okey. Jadi, proposal buku ini ketebalannya hanya 2 halaman sahaja. Kenapa saya buat tanda bintang tu? Mungkin bergantung juga. Ada keadaan memerlukan kita tambah daripada 2 halaman yang asal untuk menerangkan dengan lebih jelas lagi. Tetapi kebiasaan yang saya buat selama ni 2 halaman. 2 halaman sahaja. Kemudian disertakan bersama 2 bab contoh. 2 bab contoh. 2 bab contoh inilah di mana pihak editor akan melihat isi kandungan untuk mengukur impak naskah tersebut secara emosi dan secara intelektual. Apa maksudnya? Apabila dia membaca proposal tersebut, dia rasa tersentuh, dia rasa sebab, dia rasa teruja, dia rasa ingin tahu, dia rasa macam, oh ni something yang baru. Itu keterujaan itulah yang menyentuh butang emosi. Yang dikatakan menyentuh intelektual itu apa? Boleh jadi maklumat lama tetapi diberikan perspektif yang baru. Oh, bila dibaca, stres, memanjangkan hayat manusia. Ui, ya betul. Tapi ada kajian yang menunjukkan. Dan bila baca contoh bab tu, oh ini this is something. Ini ada sesuatu yang unik. Selalu orang kata, janganlah bersedih, janganlah bersedih. Tetapi dalam peristiwa Nabi Yusuf, ayahnya itu bersedih sehingga matanya buta. Nak cerita tentang apa? Unsur kemanusiaan itu adalah sesuatu yang normal. Dalam melalui ujian hidup, dia ambil satu perspektif baru. Mungkin dia baca daripada tafsir dan sebagainya berkaitan tentang mengurus emosi di zaman moden. Contohlah. Jadi 2 bab ni cara untuk kita membuktikan dari kesan emosi dan juga kesan intelektual terhadap naskah yang kita cuba cadangkan. Okay, saya nak ke ruangan chat sebentar untuk lihat jika ada soalan. Okay, satu soalan. Bagaimana sekiranya penulis ingin menggunakan nama pena? Adakah relevan untuk menunjukkan kredibiliti penulis yang sebenarnya disembunyikan? Okay, ini satu soalan yang sangat bagus kerana nama pena ini tuan-tuan dan cik puan, dia ada beberapa fungsi. Untuk mereka yang masih bekerja di bawah kerajaan sebagai penjawat awam,
kebiasaannya kerja-kerja di luar tugas ini perlu mendapat kebenaran ketua, ketua unit tempat beliau bekerja. Sebab dianggap sebagai tugas luar. Jadi ada setengah penulis dia menggunakan nama pena untuk skip, untuk langkau proses tersebut. Benda ni berlaku. Itu satu. Yang kedua, ada setengah penulis dia gunakan nama pena kerana namanya boleh memberi kesan yang buruk pada buku yang ditulis. Macam mana tu? Contohnya, dia hasilkan sebuah buku tajuknya Kaya dan Berjaya. Nama penulis Fakir bin Miskin. Nampak? Dia membunuh tajuk buku tersebut walaupun kandungan tu betul dan memang dia mungkin dia berjaya, tapi manusia ni kan dia akan menilai berdasarkan apa yang dia nampak. Nama Fakir dan Miskin tulis tajuk Kaya dan Berjaya. Daripada buku serius dah jadi buku joke pada pandangan mereka. Jadi terpaksalah tukar nama dia. Apa? Mungkinlah nama dia Fakir bin Miskin kan. Famis SS contohnya lah, dia tukar jadi nama macam modern sikit. Ada setengah keadaan nama tu bunyi kekampungan walaupun topiknya topik yang moden. Hidup minimalis di bandar di kota kan. Nama Tajul bin Bedul. Itu bunyi kampung kan. Tajul bin Bedul ni siapa lah nak tulis pasal hidup kat kota kan. Orang kampung mana lah tulis ni. Jadi benda-benda ni kita tak boleh nak lari tuan-tuan. Jadi memang ada waktu diperlukan. Okey. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ada keadaan yang mana penerbit sendiri yang memberikan nama pena. Ini khususnya untuk penulis novel. Untuk penulis novel. Jadi menjawab persoalan di dalam ruangan chat ini, Puan Raziah, saya tak nampak sangat kecil tulisannya. Itu 3 sebab kenapa nama pena digunakan. Adakah memberi kesan kepada kredibiliti penulis? Okay, sebab proposal ni untuk pengetahuan penerbit sahaja, jadi tak ada isu. Tak ada isu. Memang kita boleh letakkan tajuk buku yang kita nak tulis, nama sebenar kita dan nama pena. Letakkan di situ nama pena yang kita hendak gunakan. Okay, menjawab persoalan di dalam ruangan chat, kalau ya, sebutkan ya. Kalau tidak, saya boleh bagi penerangan lagi. Ya Tuan, terima kasih. Sama-sama. Samad Said, tak silap saya, dia ada lebih kurang 40 nama pena. Okay, kenapa? Sebab dia hidup pada zaman sebelum merdeka kan. Jadi waktu mudanya itu bersama kawan-kawannya itu mereka menulis dan banyak melawan kerajaan pada waktu itu, dan beliau sendiri adalah seorang wartawan. Jadi bila dihasilkan banyak nama di dalam akhbar, dia memberi persepsi kepada kerajaan yang menjajah pada waktu itu bahawa ramai orang Melayu sedang bangkit. Padahal satu orang tu dia tulis 5 artikel 5 nama tuan-tuan untuk pelbagai majalah dan akhbar. Jadi dia bagi satu serangan psikologi lah kepada kerajaan British. Yang kedua, untuk mengelak daripada dikenakan tindakan tata tertib oleh pihak kerajaan penjajah pada waktu itu. Jadi setiap sebab nama pena ini dia ada cerita di sebaliknya. Kalau tanya saya, tuan-tuan dan Cik Puan, kalau nama tuan-tuan dan Cik Puan hendak diletakkan pada kulit buku, itu jauh lebih bagus. Pastikan kalau memilih nama pena pada Facebook, pada media sosial yang lain pun mesti selari nama pena tersebut pada akaun-akaun yang akan kita gunakan untuk mempromosi dan memperkenalkan buku kita. Sebab orang akan Google, orang akan search di dalam ruangan kotak carian tersebut berdasarkan nama yang tertera pada cover buku. Kita ada seorang penulis yang saya kira tuan-tuan dan Cik Puan kenal, iaitu penulis buku kisah hidup Laki Aku Negro Kau Peduli Apa. Buku tu diterbitkan oleh Putih Press. Buku kisah hidup pengalaman seorang wanita berkahwin dengan seorang lelaki kulit hitam yang datang dari Afrika, dan dia menceritakan tentang cabaran dan juga persepsi masyarakat tempatan berkenaan memilih jodoh dari kalangan warga Afrika. Kan ada banyak unsur-unsur perbualan yang negatif tentang warga Afrika ini. Dan beliau menggunakan nama samaran Dr. Haya Bilal. Nama sebenarnya adalah Dr. Jamila Jaafar, atau kami panggil sekarang ni Kak Jam lah. Kalau di Facebook tu Jamila Jaafar, dan memang sengaja dibuat begitu untuk diasingkan kerana beliau ni academician, ahli akademik.
Jadi tak nak lah kalau nak letak nama sebenar, clause carian pertama kat Google, laki aku negro, kau peduli apa? Jadi carian yang seterusnya, kertas-kertas kajian akademik pendidikan. Jadi dia macam mengganggu sedikit. Jadi digunakan nama pena tersebut. Jadi bila nak buat nama pena, kena faham kenapa kau buat, apa keuntungannya, apa risikonya. Jangan buat sesuatu kerana best lah. Best tu kalau tak diukur daripada sekarang, dia akan jadi beban kepada kita kembali. Okay, jelas untuk soalan ni cantik. Bagus soalan ni. Okay, baik. Format kita. Okay, tuan-tuan dan cik puan cuba bayangkan kertas A4 di depan mata. Kalau ada pun bagus. Okay, pada kertas A4 itu, inilah senarai perkara yang perlu ada. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahagian dalam 2 halaman tersebut. Iaitu bahagian mengenai penulis, mengenai buku, rujukan konsep buku kita, latar pembaca, bagaimana kita akan sebarkan buku tersebut, cadangan sebaran dan promosi, dan diakhiri dengan selepas 2 halaman tadi, kita masukkan 2 bab contoh. Jadi ini kerangkanya. Nak screenshot pun boleh, nak salin pun boleh. Tapi saya akan memudahkan tuan-tuan dan cik puan, saya akan bagi salinan ini nanti. Tapi bila menulis tu bagus, sebab dia proses berfikir. Okay, kita kembali ke bahagian chat kita. Wah, macam rancangan radio. Saya kena guide tuan-tuan tu. Kita bagi ke chat kita. Soalan, perlu tak kita gunakan nama sebenar watak sekiranya kita menceritakan kisah kita di dalam buku? Okay, ini di bawah kategori menulis ya. Okay, saya jawab sekarang. Pemilihan nama watak berdasarkan keperluan dan sebab yang jelas. Okay, contoh, kalau memang itu adalah kisah benar, dan kita nak menghargai orang-orang itu dalam penceritaan kita, kita nak angkat watak-watak kecil ini menjadi hero di dalam kehidupan pembaca kita, maka kita kekalkan nama watak. Dan itu pun cara kita berterima kasih kepada mereka. Tetapi kalau ia menceritakan kisah-kisah yang watak-watak ini membawa kesan yang traumatik ataupun yang negatif dalam perjalanan hidup kita, kita biasanya akan tukar nama tersebut. Tukar nama. Kalau jawatan itu pun kadang-kadang kita mencipta jawatan itu untuk mengaburi jawatan yang sebenar dalam kehidupan orang tersebut. Yang kita nak fokus kepada ceritanya, bukan orangnya. Okey, baik. Soalan Suzy, boleh terangkan lebih lanjut konsep buku di format proposal? Kita akan pergi satu persatu ni, Cik Puan. Boleh ya? Sebab tu, nampak tak ada line kuning tu. Saya punya style berstruktur sikit. Kalau tuan-tuan perasan, saya akan pergi satu kan. Senang. Okey. Kita pergi yang pertama dulu, tentang penulis. Okey. Apa yang kita nak ceritakan dalam proposal berkaitan tentang penulis? Okey, latar ringkas tentang penulis yang dapat kita kaitkan dengan buku. Apa pengenalan diri mesti terkait secara langsung dengan buku yang dihasilkan. Okey. Macam mana kita nak tunjukkan kredibiliti kita terhadap topik yang kita tulis menggunakan latar penulis. Kita boleh sentuh dari segi aspek pendidikan. Pendidikan. Okay. Adakah kita belajar secara formal tentang topik tersebut? Contoh dia nak menulis tentang menjadi introvert tetapi kekal sukses. Jadi bila tengok latar belakang dia, beliau ni sedang dalam latihan di tempat kerja dalam persiapan menjadi seorang kaunselor misalnya. Jadi dia tahulah dia ni ambil pendidikan tu secara khusus. Dan tak semestinya masuk universiti, tetapi pengambilan kelas ataupun sijil-sijil pendek ataupun pelibatan dalam program-program keilmuan, itu semua dianggap sebagai unsur pendidikan. Okey. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa ni maksudnya apa? Tadi macam Tuan Rizal, Tuan Rizal nak cerita tentang OKU tadi kan. Jadi peristiwa dia hidup sebagai seorang OKU selama berapa belas tahun. Daripada usia ni sehingga ke usia ni merupakan sebab yang kuat kenapa beliau menghasilkan buku kisah hidup itu yang berbentuk kisah inspiratif dan motivasi. Jadi itu peristiwa, berdasarkan peristiwa. Ataupun penglibatan kita secara langsung. Contohnya kita terlibat dalam satu gerakan sosial ataupun pelibatan NGO ataupun kita terlibat dalam memberi khidmat sokongan kepada orang dalam topik yang kita sentuh secara langsung tadi. Jadi mana-manalah secara pendidikan
secara peristiwa ataupun secara penglibatan kita. Ini unsur-unsur kredibiliti yang kita boleh gunakan. Kalau ada ketiga-tiganya, dipersilakan. Kalau ada salah satu daripadanya, gunakan. Okay, jelas tentang latar ringkas itu? Okay, perlu tulis panjang ke? Tak perlu. Pada saya sekitar 3, 4 perenggan dah memadai. Ringkas saja. Dia ringkas tetapi impactful. Okay. Kemudian letakkan juga cara agar mudah tuan-tuan dan cik puan dihubungi. Yang ini biasalah, kalau dalam resume itu ada nombor telefon, ada email dan ada senarai media sosial yang kita nak letak. Kalau nak letak senarai media sosial, pastikan senarai akaun media sosial yang aktif. Macam saya ada TikTok, tapi TikTok saya tak aktif. Saya tak senaraikanlah dalam tu. Saya lebih aktif di Twitter dan Facebook. YouTube saya ada, tapi saya tak aktif juga. Jadi saya letak Facebook dan juga Twitter sahaja. Untuk mereka buat vetting lah, scanning lah latar kita secara langsung. Okay, itu tentang penulis. Simple kan? Itu aja. Okay, yang kedua, dalam proposal ada bahagian dinamakan mengenai buku. Okay, mengenai buku ni maksudnya apa? Kita letakkan tajuk. Okay, tuan-tuan dan cik puan, tajuk ni tak perlu kita fikirkan tajuk akhirnya. Sebab biasanya pihak penerbit akan mencadangkan tajuk yang bersesuaian. Tapi kita berilah tajuk yang terbaik yang kita boleh usulkan kepada mereka. Okay, contoh ingatlah tadi, The Power of Play, 33 aktiviti keluarga menggunakan permainan tradisional. Contoh begitulah, The Power of Play. Ni. Okay. Pastikan kalau tajuk-tajuknya abstrak, tajuknya macam peluang kedua. Jangan tinggal macam tu, memang kami semua akan blur. Ni peluang apa? Jadi peluang kedua mesti disusuli dengan sedikit penerangan. Yang kita panggil sebagai blurb. Blurb tu apa? Okey, blurb ni maksudnya ni. Okay. Kalau tuan-tuan nak cuba boleh nampak di sini. Okey, sekejap. Tajuknya Captilogy. Nampak tak tulisan warna hitam tu? Itu adalah blurb. Itu adalah blurb. Kalau dia letak tajuk proposal Captivology, orang tak faham. Tapi bila baca yang di bawah ni, The Science of Capturing People's Attention. Boleh faham tak? Yang ini atas ni tajuknya abstract. Yang di bawah ni blurb. Blurb ni akan terangkan apa maksud ayat tersebut. Saya ada satu manuskrip yang saya sedang hasilkan. Tajuknya Mentolity. Bukan mentality, Mentolity. Mentoliti. Kalau saya tulis begitu sahaja pada proposal, orang tak faham. Okay, Mentolity. Okay, tajuk kecil dia apa? Seni belajar bangkit dalam kegagalan daripada orang-orang kecil di sekeliling anda. Okey, orang fahamlah. Oh, Mentolity, ini blurbnya. Okay, ini untuk penulis yang menggunakan perkataan-perkataan yang abstrak pada tajuknya. Okey, jelas? Itu yang dinamakan sebagai working title. Okey. Okey, selepas tajuk buku, okay, kita akan letakkan kategori buku. Okay, kategori buku ni maksudnya apa? Fiction ataupun non-fiction. Okay, kategori buku 2 titik fiction. Kategori buku 2 titik non-fiction. Selepas tajuk buku, selepas kategori buku, bahagian ketiga adalah subjek bidang. Okay, subjek bidang ni dalam kategori apa? Okay, buku ini bawah kategori buku bisnes kah? Buku motivasi Islami kah? Buku kekeluargaan psikologi kah? Yang ini tuan-tuan boleh letak dahulu. Kalau temui senarai kategori dalam laman web penerbit, gunakan rujukan yang itu. Kalau tak ada, kita gunakan istilah kita sendiri. Motivasi Islami, kekeluargaan berasaskan psikologi. Jadi dia nampak, okey, senang dia nak fokus tentang buku kita, tuan-tuan. Sekejap, panas sikit. Saya kena. Okey. Okey, kemudian di bahagian bawah tersebut, okey, kita letakkan tentang buku ini tentang apa. Okey. Buku anda mengenai apa dan kita sampaikan antara 3 hingga 5 ayat sahaja. Contohnya ya, contohnya. Okey. Captivology, seni menarik perhatian orang ramai, adalah buku yang membantu pembaca bagaimana untuk menarik perhatian orang terhadap mesej yang cuba disampaikan meskipun berada pada waktu yang singkat
dan berada dalam keadaan yang terbatas. Jadi nampak cukup lah. Jadi kita nak beritahu dia buku ni tentang apa. Dia seolah-olah sinopsis di belakang ni. Tapi sinopsis ni panjang. Kita pendekkan dalam 5 ayat sahaja. 5 ayat sahaja. Okay, nak mudah kita buat begini. Buku X merupakan, kemudian sambunglah ayat tu sehingga ke hujung. Buku seni berfikir untuk orang bisnes merupakan, buku bangkit selepas terduduk merupakan, jadi kita sambung di belakang tu. Okay. Dan kemudian kita letakkan di situ apakah penyelesaian yang diberikan oleh buku tersebut. Penyelesaian perkara yang besar dan penyelesaian perkara yang kecil. Dalam 1 ataupun 2 poin dah memadai. Ringkas sahaja. Boleh? Okey. Dan kemudian poin yang seterusnya, buku ni akan dipersembahkan dalam bentuk yang bagaimana? Okey, kita tulis di bawah itulah. Buku ini ditulis dalam bentuk anekdot yang kemudian dia disusuli dengan pelan tindakan serta foto-foto peristiwa penulis ketika melaluinya. Senang. Dia nak bayangkan macam mana nanti dalam bab tu bila orang buka, apa yang dia akan nampak. Apa yang dia akan nampak. Contoh dalam buku ni misalnya, yang mana setiap bab itu bermula dengan peristiwa sebenar yang kemudian diulas dan disusuli dengan penerangan secara saintifik dan diakhiri dengan langkah demi langkah pada penghujung bab. Pun boleh juga. Nampak? Jelas kan? Dia nampak macam mana buku tu akan bergerak. Macam buku ni, dia bermula dengan cerita dulu, kemudian penjelasan, ada penjelasan saintifiknya, dan akhir sekali dia bagi latihan. Dia contoh begitulah. Okay, apa isi kandungan buku ini? Okay, isi kandungan bermaksud senarai bab buku. Senarai bab buku. Okay, kepada peserta hari pertama, hari kedua, 30 bullet yang tuan-tuan dan Cik Puan buat itu akan berada di sini. Dan tuan-tuan dan Cik Puan, kenapa saya tuliskan begini? Senarai isi kandungan yang kita beri itu hanyalah cadangan sahaja. Tetapi katalah lulus terbit dan berlaku perubahan pada bab-bab tersebut, jangan bimbang. Terus pada perubahan tu. Sebab biasanya perubahan tu kita menambah baik lagi daripada cadangan asal. Jadi tak ada isu. Katalah di dalam proposal hanya ada 10 bab, tiba-tiba bila kita hantar ada 30 bab, tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan tak ada masalah? Dia bukan suara terbit. Tidak lebih dari 144 ya. Sebab bajet saya banyak ni. Tak ada. Rumah penerbit tak ada perbincangan begitu. Perbincangan ni adalah konten tu semakin bagus isinya, semakin penting untuk dimasukkan dalam buku. Jadi benda ni biasa. Kadang-kadang saya hantar proposal ada 15 bab. Tapi bila manuskrip akhir ada 33 bab. Benda tu normal tuan-tuan. Tak perlu dimaklumkan kepada penerbit. Dia lulus terbit, terus buat, siapkan cepat-cepat. Dan jangan terlalu lama daripada tempoh yang diberikan. Sebab keterujaan orang tu sedang meningkat. Dia tengah bersedia nak terbitkan buku. Dan kita nak elakkan sebarang isu ekonomi timbul yang menyebabkan manuskrip itu tersangkut. Sebab katalah, dia dah letakkan bajet 3 bulan ni kita akan terima 2 manuskrip. Satu daripada Cik Puan Wan Nadwa, satu lagi Cik Puan Suzy Hussein, satu lagi daripada saya. Okey, loh, kita 3 pun buat manuskrip kan. Dengan PTS. Tapi lepas 3 bulan tu, okey, Cik Puan Wan Nadwa hantar. Cik Puan Suzy hantar. Saya pula lewat. Lewat ekstra sebulan. Okey, bila lewat ekstra sebulan, bermaksud apa? Okey, bajet dia dah bagi pada 2 orang penulis. Bajet yang sepatutnya saya dapat mungkin disebabkan ada isu harga kertas naik, ada perkara-perkara di luar jangkaan. Jadi dia buat keputusan kita terbit 2 buku sahaja untuk bulan ini. Sebab tu menjaga masa tu penting tuan-tuan dan Cik Puan. Sebab duit tu dia boleh berubah pada bila-bila masa, khususnya pada waktu ekonomi begini. Okay, nampak kan? Setiap waktu adalah penting. Waktu itu emas. Okay. Apa yang kita nak tulis? Isi kandungan buku. Okay. Isi kandungan buku, senarai bab ini kita boleh persembahkan dalam 3 keadaan. Pertama, kita boleh senaraikan bahagian dan juga bab. Okay, saya akan tunjukkan contohnya. Okay, bahagian 1, senarai bab. Bahagian 2, senarai bab. Bahagian itu mewakili satu tema dan bab-bab itulah penyampaiannya. Okay, cara yang kedua, kita hanya senaraikan saja. Senarai bab 1 sehingga bab 30. Okay, cara yang ketiga adalah
kita senaraikan bab dengan penerangan, bab dengan penerangan. Okey. Ada 3 cara untuk tuan-tuan dan cik puan menunjukkan senarai isi kandungan. Yang ini yang sebenarnya yang menjadi sebab kenapa yang 2 halaman tadi akan jadi berganda. Sebab senarai itu kan pendek-pendek dalam bentuk susunan. Jadi dia akan makan halaman sedikit. Khususnya kalau menggunakan kaedah senarai bab dengan penerangan. Okay, saya tunjukkan contoh buku-buku alumni dan buku yang di luar yang pernah diterbitkan. Ini contoh senarai isi kandungan bahagian. Kalau lihat di situ ada nombor 7 perkataan deep di situ kan. Itu bahagian. Okay, bab-bab unik dan pelik, kesan penjajahan, membina negara bangsa, antah dan beras. Ini tajuk-tajuk yang cerita-ceritanya kita kena berfikir lebih dalam. Sebab tu bahagian 7 tu tajuk dia deep. Jadi kita tengoklah, setiap bahagian tu ada tema yang mewakili bab-bab yang disampaikan oleh penulis. Ini adalah senarai isi kandungan bahagian dan bab. Okay, ini adalah perkara yang biasa dibuat, senarai bab sahaja. Saya petik dari buku The Long Tail. Okay, kalau lihat di sini ada 9 bab The Long Tail. Jadi dia terangkan konsep The Rise and Fall of the Heat, A Short History of the Long Tail, The Three Forces of the Long Tail. Dia terus saja tanpa ada pembahagian-bahagian. 1, 2, 3, 4. Ini cara yang paling popular lah yang biasa dibuat. Cara yang ketiga adalah senarai bab dengan penerangan. Ini yang dibuat oleh John C. Maxwell. Iaitu, apa yang dilakukan adalah, dia bagi satu tajuk bab dan dia bagi sedikit sinopsis. Dan sinopsis itu dibuat dalam bentuk ayat-ayat yang mengujakan untuk orang lihat halaman tersebut. Contoh, kalau kita lihat sama-sama pada bahagian ini, bahagian bab 1, what's the main difference between people who achieve and people who are average? Ini tajuk bab. Apa beza orang yang capai sesuatu dan orang yang tahapnya sederhana sahaja? Okay, kalau lihat pada tajuk bab ini, kita dah faham lah. Inilah perkara nak disampaikan. Tetapi John C. Maxwell dia letak sedikit snippets di dalam setiap bab. Okay, Mary Kay. Tahu Mary Kay Ada yang siapa guna produk Mary Kay di sini mengaku? Okay. Put her life saving on the line to start her business. Then tragedy threatened to overcome her. Instead, she overcame it and built a world-class business in the process. The secret? She possessed the one quality that separates achiever from average people. Orang dah tahu Mary Kay. Tadi semua anggap, kenal Mary Kay? Bisnesnya pernah nak terlungkup. Tapi dia ada satu benda, satu kualiti yang menyebabkan bisnesnya selamat dan dia meletakkan dirinya sebagai achiever, bukan average. Apakah itu? Kita pun buka muka surat pertama. Sebab ayat-ayat yang jadi penerangan ni adalah ayat-ayat yang mewujudkan keterujaan. Memang kandungan tu ada di dalam bab tersebut. Yang ini memang renyah tetapi memang sedap. Kalau berjaya buat ni, yang ni best. Pada saya ini benda yang memang mengujakan lah. Jadi kalau tuan-tuan lihat di bawah ni semua, setiap bab tersebut, kalau lihat pada John C. Maxwell, dia ada bahagian. Nampak tak perkataan? Redefining failure and success. Itu bahagian. Bawah tu adalah chapter, kemudian setiap chapter ada penerangan. Dia buat perkara yang sama juga untuk buku Thinking for a Change. Skill 1, skill 2, skill 3 itu adalah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan tajuk babnya Acquire the Wisdom of Big Picture Thinking, surat 59. How can I think beyond myself and my world and process ideas with a holistic perspective? Yang ini dia buat penerangan setiap bawah tu dalam bentuk persoalan. Bab 2, Unleash the Potential of Focused Thinking. How can I remove distraction and mental clutter so that I can concentrate with clarity on the real issue? Nampak? Dia punya penerangan tu dalam bentuk persoalan. Jadi ni kebijaksanaan lah dalam penghasilan buku-buku John C. Maxwell. Dia tahu attract orang untuk balik halaman tertentu kerana setiap kali kita berinteraksi melalui selakan halaman, semakin tinggi daya pengaruh buku tu terhadap kita. Dan akhir sekali orang akan pergi ke kaunter dan bayar. Sebab interaksi pembaca dan buku tersebut sudah melebihi tempoh normal. Kita pun ada tingkah laku bila kita buka buku, kita akan tengok bab yang kita nak baca sahaja kan, kita tak buka prakata. Cari prakata dululah, mana ada. Dia akan nampak sesuatu dalam satu bab
Dan kalau kita 3 kali kita buka daripada satu bab ke satu bab, biasanya buku tu akan dibawa pulang. Kalau nak letak pun nanti kita akan terfikir-fikir. Akhir sekali patah balik, sebelum balik beli juga. Dia semakin tinggi interaksi, semakin tinggi daya persuasi buku. Itu dia punya konsep. Okey, itu tentang mengenai buku. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Ikut je flow tu nanti bila buat proposal. Okey, rujukan konsep buku. Menjawab persoalan Cik Puan Suzy. Rujukan konsep ni maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menyenaraikan buku-buku yang menjadi rujukan. Tujuannya untuk apa? Pertama, editor akan lihat dari segi world view kita. Macam mana cara kita berfikir berdasarkan jenis rujukan yang ada dalam tangan. Dan daripada senarai buku yang tuan-tuan dan Cik Puan bagi sebagai senarai rujukan ataupun senarai konsep buku yang menjadi inspirasi tuan-tuan dan Cik Puan, dia akan memberi kesan kepada bayangan konsep buku yang akan terhasil nanti daripada buku yang kita nak hasil, yang kita nak tulis kelak. Okay. Jadi ini cara editor buat pemerhatian sekali lalu terhadap buku-buku yang saudara dan juga saudari baca. Okay. Caranya adalah dalam rancangan proposal tersebut, rujukan konsep buku 1, 2, 3 buku sahaja. Ada nama buku, nama penulis dan nama penerbit. 3 saja. Okay, tak perlu terangkan buku tu tentang apa. Sebab apa? Nama buku, nama penulis, nama penerbit dah cukup memadai untuk mereka semak dalam Google nanti, dalam Amazon, dalam Google Books. Jadi mereka sendiri akan buat kerja tu. Tapi mereka nak tahu world view pembacaan tuan-tuan dan Cik Puan. Kalau boleh tuan-tuan dan Cik Puan, ada rujukan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, letaklah 3-3. Sebab ada satu kes yang menarik, ada sebuah buku ni, bila kita tengok rujukannya, dia merujuk daripada seorang penulis sahaja. Jadi bila dia rujuk pada seorang penulis sahaja, kita dah tahu dah, bunyi buku terbarunya lebih kurang sama macam buku-buku yang dirujuk sebelum ni. Jadi kita nampak, sebab tu bila letakkan konsep rujukan buku, pelbagai kan. Letak 3 dah memadai. Kalau letak 5 pun silakan. Okay, menjawab persoalan Cik Puan Suzy, simple kan, rupanya letak 3 tu je. Sebab tu dia kata, memang 2 halaman. Sangat simple. Okay, kemudian latar pembaca. Okay, bahagian yang keempat, latar pembaca. Okay, latar pembaca ini, kita kena terangkan orang yang bagaimana akan membaca buku kita berdasarkan latar belakang mereka. Okay, kita boleh tulis begini tuan-tuan. Buku ini ditulis untuk kumpulan wanita berusia 35 hingga 45 tahun yang bekerja, bermajikan dan tinggal di kawasan bandar dan separa bandar. Yang mempunyai latar pendidikan ijazah. Okey, senang. Dia supaya dia nampak karakter wanita 35-45, okey, maksudnya bukan untuk makcik-makcik lah, bukan. Bukan untuk remaja lah, bukan. Ini wanita dewasa pertengahan dan awal hujung. 35-45, kan, 10 tahun jarak. Jadi dia tahu. Sebab apa maklumat ini penting? Sebab dia akan mempengaruhi bagaimana rekaan kulit buku dihasilkan. Bagaimana tuan-tuan dan Cik Puan menggambarkan avatar pembaca akan mempengaruhi rekaan cover buku tu nanti. Ada salah seorang pegawai pemilihan buku di MPH sebelum ini, sebelum beliau berhenti kerja, beliau dahkan proses kerja mereka untuk melihat trend, untuk melihat trend buku pada masa akan datang. Salah seorang ini, beliau bertugas di MPH dan apa yang dibuat adalah beliau kerap pergi ke bahagian pakaian untuk kaum wanita. Kan bahagian iron tu kan ada bahagian wanita kan, macam-macam jenis pakaian, dan dia kaji tentang warna. Dia tengok pattern warna. Dan warna tu kadang-kadang dicadangkan kepada penerbit untuk digunakan pada cover buku. Sampai ke tahap begitu tu. Dia pergi bahagian sayur, dia pergi bahagian pakaian wanita, kemudian dia tengok pattern setiap 3 bulan, kemudian dia ceritakan balik pada penerbit. Sama ada penerbit nak buatlah. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Tapi itu dapatan dia. Sebab orang lebih banyak bilik baju berbanding bilik buku. Jadi kita ambil ke homofilian dia ataupun keserupaan dia, supaya buku tu tak rasa jauh pada khalayak yang difokuskan. Bagaimana dia membilik buku, membilik baju yang cantik, macam itulah dia akan membilik buku tersebut. Sampai ke tahap begitu tuan-tuan, masuk department closing. Jadi tengok je kan. Okay.
Jadi ini adalah latar pembaca. Okey. Kemudian cadangan sebaran. Okey, cadangan sebaran bermaksud ke mana anda akan bawa buku ini selepas ia terbit. Okey, ini maksudnya apa? Aktiviti media sosial yang akan dibuat. Okey, contoh ada setengah pembaca yang mana mereka memang akan buat seminggu sekali Facebook Live ataupun TikTok Live berdasarkan satu isu, dan akhir sekali isu itu dikaitkan dengan salah satu bab dalam buku tersebut. Mungkin ideanya begitu. 2 minggu sekali akan ada TikTok Live, ataupun setiap seminggu akan ada 2 poster. Saya akan gunakan Canva, petikan daripada isi buku untuk disebarkan sebagai motivasi pagi. Itu aktiviti media sosial yang kita boleh gambarkan. Tak perlu cerita banyak sangat, mungkin dalam 2 atau 3 aktiviti dah memadai. Nak menunjukkan bahawa tuan-tuan dan cik-puan melakukan sesuatu ke atas buku itu selepas diterbitkan ataupun semasa diterbitkan. Kalau beritahu terlalu banyak, itu gebang namanya. Saya akan buka podcast, kemudian dalam YouTube saya buat short. Dah ada lah. Paling larat pun korang buka 2 media sosial saja. Jadi be practical, be logical, be rational. Mungkin dalam 2 atau 3 yang memang kita mampu buat. Okay, nampak tak perlu berlebih-lebih, buat nyatakan apa yang kita boleh buat. Yang itu, jadi manusia yang jujur lah. Yang mana kalau nak komitmen setiap hari, saya boleh buat satu kata-kata hikmah pada ruangan Facebook pada setiap pagi. Cukuplah sehari satu. Memang betul, itu yang kita mampu buat. Jadi buatlah perkara tersebut kan. Okay. Kemudian ada tak sebarang aktiviti dengan pertubuhan ataupun institusi yang kita boleh libatkan dengan buku kita nanti. Contoh, bila buku Tuan Rizal dah terbit, katalah di bawah rumah penerbitan ni, beliau bercadang untuk bagi ceramah motivasi 3 bulan dalam 3 bulan sekali di Persatuan Orang Kurang Upaya di Pulau Pinang dengan Kuala Lumpur dengan kolaborasi. Dapatlah setahun 2 kali. Okey, kita nampaklah ada sesuatu yang berlaku di situ. Okey, jelas. Okey, ini cadangan sebaran. Ataupun apa-apa aktiviti umum yang dapat dicadangkan. Ataupun apa-apa aktiviti umum yang dapat dicadangkan. Okay, perkara ni tuan-tuan, tak perlu fikir terlalu dalam, cukup sekadar benda yang mampu dibuat oleh kita pada tahun itu. Make it simple tetapi impactful. Okay. Itu cadangan sebaran dan akhir sekali diikuti dengan 2 bab contoh. Okay, 2 bab contoh. Okay, peserta kita sebelum ni dah siapkan dia punya babnya, nanti saya akan semak. Okay, bab contoh. Okay, bab contoh melibatkan 2 bab dan tidak semestinya bab pertama. Okay, cara kita nak pilih bab ni tuan-tuan dan cik-puan adalah 2 bab secara berturut-turut. Contohnya bab 5 dan bab 6. Bab 10 dan bab 11. Bab 3 dan bab 4. Dia mesti berturut-turut. Dan pilih bab yang secara emosional dan secara intelektualnya memang kuat. Okay, saya ambil satu analogi yang mudah. Tuan-tuan dan cik-puan biasa dengan Siti Nurhaliza kan? Biasa kita kenal Siti Nurhaliza mula-mula berdasarkan 12 lagu ke ataupun satu lagu yang diulang-ulang? Ya, satu lagu yang diulang-ulang, lagu Cindai tu. Dan disebabkan lagu Cindai itulah orang cari 11 lagunya yang lain dalam album. Sama dalam case proposal juga. Kita cari 2 lagu yang sedap dalam bab-bab ni. Ada waktu ada bab tu kita tengok pun biasa je. Tapi perlu ditulis, kalau tidak tersangkut. Tapi bab yang selepas tu yang best. Bab 5 dan bab 6 tu memang best. Mati tragis ni kata. Ataupun maklumat ni memang tak pernah ditulis dalam bahasa Inggeris. Semua dalam bahasa Jepun. Saya dah dapat maklumat dia. Jadi benda yang bila orang baca dia, wow. Wow secara emosi, wow secara intelektual. Jadi cari bab-bab begitu secara berturutan. Dan format untuk bab tersebut adalah file Microsoft Word, format A4, font Arial, size 11, langkau 1.5. Senang ke susah untuk proposal buku ni dibandingkan dengan suatu terbit? Saja. Puan Masliza tak ada saja tanya soalan. Tidak tahu juga ni. Kalau ikut flow dia senang. Cuma perlu ada proses berfikir sedikit dan untuk kita bangunkan dia secara berstruktur.
Okay, apa tujuan bab contoh ini? Pertama, editor akan tengok kejelasan berfikir. Okay, kejelasan berfikir ni mudah saja. Bila kami baca dua bab ni, kita akan tengok adakah dia punya jalinan ataupun kesinambungan daripada bab 5 ke 6 tu melompat terus ke, ataupun jalinan dia cantik, ataupun kadang-kadang tengok tak ada kaitan pun bab 5 dengan bab 6, pun boleh jadi begitu juga. Bergantung kepada jenis manuskrip yang dihasilkan lah. Tetapi pihak editor ada penilaian dia akan tengok balik konsep buku kita. Kalau dia lihat macam bab 5 dan bab 6 tu tak ada kaitan, sebab kita nak highlight dia punya ibrah ataupun kesimpulan sahaja kan. Tapi tema dia sama, tentang kegagalan. Jadi nampaklah secara tematik ada. Cerita ni pun memang sesuai walaupun dia tak ada jalinan bab 5, bab 6. Sebab dia kembali kepada apa? Kembali kepada konsep buku yang kita tulis tadi. Jadi nak tengok kejelasan berfikir. Sebab ada setengah penulis, ceritanya tu terpatah-patah, terputus-putus. Buat flashback tak jadi. Dia back memang betul back lah sebab tak tahu apa yang berlaku. Dia buat flashback setengah halaman, tiba-tiba peristiwa sebenar pada halaman yang kedua tak ada kaitan. Tiba-tiba aku ditepuk bahu. Padahal cerita yang depan dia cerita apa? Dah sampai mah, bab habis. Apa kaitan kau buat flashback tu? Jadi nak tengok kejelasan berfikir. Yang kedua, dia akan lihat dari segi kualiti penulisan. Cuba sebaik mungkin sunting dari aspek tata bahasa yang asas. Asas ni maksudnya apa? Ejaan, kata kerja, imbuhan. Yang ini asas ni. Di dekat, di jauh, kalau tak tahu, memang dia ada kata di situasi. Di dekat tu kata kerja. Di jauh tu di situ. Jarak kan? Itu untuk tempat ataupun masa. Tapi kalau dibunuh, maksudnya ejaan tu dirapatkan, D-I-B-U-N-U-H. Benda-benda tu asas sahaja. Yang itu kita perbaiki. Dan editor faham, penulis memang ada situasi tata bahasa. Tetapi dia nak lihat dari segi attitude. Kita cuba sunting. Hal suntingan ni saya dah sentuh sebelum ni. Okey, baik. Kualiti maklumat dalam penulisan. Itu antara perkara yang dilihat dalam bab yang kita jadikan sebagai contoh. Dan juga perspektif dalam penulisan. Perspektif. Banyak kerja lah. Banyak. Tapi tuan-tuan dan Cik Fan, dah lepas proposal ni, untuk buku-buku akan datang, kita template aja. Kita dah tahu game tu macam mana. Yang pertama ni, pengalaman dia macam bawa kereta pertama kali dapat lesen. Ingat itu je. Ni lesen P ni. Kita belajar ni lesen L tuan-tuan. Lesen P bila kita buat, lepas 2 tahun lesen P dah tak digunakan, kita dah tahu. Tak payah tengok slide pun dah tahu nak buat proposal macam mana. Boleh ambil upah buat proposal untuk penulis lain. Kerja saya adalah menggodam proposal manuskrip yang ditolak oleh penerbit. Itu kerja saya 2-3 tahun lepas. Kadang-kadang saya minta ubah dia punya struktur manuskrip. So saya kata buku panduan memberi nama anak ni dah klise. Tapi buku mengubah tingkah laku anak melalui nama, itu baru, itu perspektif. Isi sama aja. Jadi bila macam tu, wow, Karang Craft pun terbitkan. Memang ada job buat proposal tuan-tuan. Proposal untuk penulis. Yang jangan ditolak. Okey, jadi yang tujuan yang seterusnya, mereka nak lihat kesinambungan dari bab ke bab. Okey, ini perkaranya. Okey, jadi tuan-tuan dan Cik Puan, inilah rangka sebuah format proposal buku. Okey, latar penulis, buku ini mengenai apa, apakah rujukan konsep buku, latar pembacanya, avatar pembacanya siapa, apa cadangan sebaran ataupun cadangan pemasaran aktiviti kita terhadap buku ini nanti, dan juga 2 bab contoh. Simple. Hari ini, buat satu proposal buku yang lengkap. Okey, ni latihan bulat ni bermaksud senarai bab lah, senarai bab yang mereka dah belajar sebelum ni. Okey, kemudian masukkan bersama 2 bab di dalam proposal tersebut. Jadi berapa hari kita bagi? 10 hari. Boleh? Okey. Dan muat naik dalam WhatsApp group masing-masing.